kita semua ni tahu nak rasional. Kebencian kita menyebabkan tidak berlaku adil. Saya benci dengan orang, tak suka dengan orang, tapi saya berlaku adil. Kalau baik, baiklah. Kalau betul, betul lah. Ada yang baik dalam kejahatan dia. Macam saya kata, Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi tua. Cuba kita ikut teladan dia. Dia masih berfikir, dia masih bekerja, dia tak duduk rumah, dia tak ada joli katak dengan duit pencen dia kalau kamu tuduh dia kaya. Tapi kenapa dia pergi ke tahun 19 sampai 96 tahun? Kerana ceria, nak berjuang. Kita ni dah masuk umur pencen, dah masuk 70, mulalah kita ubah keterampilan kita dengan janggut kita, dengan baju kita. Nak tunggu mati. Tahu kita mati ke? Bersedia untuk mati tu boleh. Adakah saya tak bersedia untuk mati? Kalau saya tak bersedia untuk mati, saya tak merancanglah untuk keluarga saya. Apa akan berlaku pada keluarga saya kalau saya mati jam sehari dua ni? Di mana rumah dia? Bagaimana income dia? Saya ketua mencari rezeki. Kalau saya mati, bagaimana isteri yang saya tinggal? Bagaimana anak-anak yang saya tinggal? Itu tidak menjadi masalah. Jadi inilah yang sekarang yang menjadi masalah kepada di kalangan pemikiran orang Melayu. Jumud tak habis-habis. Tahu makna jumud? Beku. Tak bergerak. Tak mau maju. Kira nak ayun. Kalau saya tak bersetuju dengan Mat Pekan, dengan Mat Ponorogo, tengok adakah saya komen-komen orang yang saya sokong. Orang yang saya komen saya tak up pun. Yang saya sokong pun saya tak pernah kalau orang balun. Waktu saya kerja dengan Tengku Anan 15 tahun, diri saya ini membesar. Keluarga saya mendapat hidup bahagia, selesa kerana saya bekerja dengan Tengku Anan. Apabila Tengku Anan jadi menteri, kemudian dia diserang oleh Facebook-Facebooker ni, ada saya pertahankan? Tidak. Kerana pada saya nak dipertahankan apa? Kalau serangan-serangan itu serangan bodoh. Inilah masalah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, pada Hari Pahlawan ini, kita semua adalah pahlawan. Kita semua ini berjuang untuk negara. Saya sayangkan bangsa saya. Saya sayangkan tanah air saya. Tapi saya tidak resis. Keadaan sudah berubah sekarang. Kita kena mengikut perubahan zaman. Saya tak ada lagi hidup zaman tahun 1900. Saya sekarang berhidup dalam tahun 2000. Pemikiran 2000 ini berbeza dengan pemikiran 1900. Tahun 60-an, 70-an, 80-an tak sama dengan tahun 2000. Dengan teknologi yang ada, dengan keadaan anak-anak yang lahir sekarang. Mereka semua ini perlu pembinaan bangsa yang kuat. Kita sekarang menghadapi musuh yang besar. Rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, semua peringkat. Bukan saja orang politik. Pegawai kerajaan, swasta dan sebagainya. Semuanya mengambil bahagian dalam kerja yang terkutuk ini, iaitu rasuah. Kita kena faham, ini masalah negara kita. Kita kena faham, betul-betul. Kita yang dah tua-tua ni, sebagai golongan yang berakhir dalam generasi sebelum merdeka ni. Saya rasa yang ada sekarang antara 45 tahun ke atas sehingga tahun 57. Antaranya saya yang lahir tahun 52. Kami ni dah sikit dah masanya. Kena faham betul tuan-tuan. Bukannya saya nak kata bahawa saya betul. Apa pendapatan saya benar? Tidak. Hujah kalau tidak betul. Kalau apa yang saya kata tidak betul, hujah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, pada petang minggu ini, sama-samalah kita bertafakur. Bukan saja mereka yang berbaris di dataran pahlawan di Putrajaya itu bertafakur memperingati Hari Pahlawan, memperingati mereka yang sudah tiada lagi demi negara ini. Kita yang hidup segar bugar, sihat ni bertafakur. Apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan kepada negara kita? Adakah kita hidup
boleh hidup dengan hidup Melayu dengan hidup Melayu ini tanpa kita bertoleransi, bekerjasama dengan semua kaum lain. Kenapa kita tidak bina satu bangsa Malaysia yang bersatu? Ini asas kemerdekaan kita. Hari ini sebilangan besar pemimpin politik, NGO menzahirkan perkauman yang membabi buta, yang tak memberikan apa-apa hasil. Itu sajalah saya nak cakap dengan tuan-tuan pada petang ini dari Putrajaya sebagai sembang-sembang petang. Apa yang saya harap tuan-tuan dan perempuan semua, kita bersama. Jangan kebencian kita tidak berlaku adil. Ketidaksukaan kita kepada orang kerana tak selari dengan kita tidak berlaku adil. Nanti anda akan kata, kamu duk balun Mat Pekan, Mat Ponorogo. Itu urusan parti saya. Saya masih lagi menjadi ahli UMNO. Saya punya pendapat, jika Mat Pekan dan Mat Ponorogo ini masih berada dalam hierarki kepimpinan UMNO, UMNO akan kalah pilihan raya. Sekali lagi UMNO kehilangan kuasa. Kita kena belajar dengan parti Kongres. Kerana kroni, mak ke anak, dibagi peluang sekali, akhirnya tak naik-naik dah sekarang di India itu. Begitu juga Parti Rakyat Pakistan. Kita kena belajar dengan negara-negara itu, kenapa mereka tak boleh naik. Begitu juga Parti Taksin di Thailand, walaupun banyak duit, pengaruh kuat, tetapi sudah tak boleh bangkit lagi. Jadi inilah tuan-tuan, kita semua kena ingat, saya tidak menentang atau bermusuh dengan Mat Pekan atau Mat Ponorogo. Tapi kerana dia orang tak nak berhubung dengan saya, berbincang 4 biji mata, hanya orang-orang dia saja yang memberikan kata, nanti saya bawa you jumpa Mat Pekan, nanti saya bawa you jumpa Zahid. Tak perlu bawa orang tengah nak bawa saya. Kalau hari ni Mat Ponorogo WhatsApp saya, Zarin datang pejabat, saya nak jumpa awak, saya datang. Saya datang. Macam juga saya dengan Isyamuddin. Pada saya, Isyamuddin Hussein ini, saya tak bersetuju dengan dia apabila dia melarikan diri daripada kepimpinan UMNO. Saya luahkan, saya marahkan dia dengan berbagai-bagai tulisan saya dalam Facebook. Tapi apabila saya memikirkan masa depan negara dan parti saya ni, siapa ke pemimpin? Tak ada berapa orang lagi dah pemimpin. Itulah yang ada. Kalau saya bunuh mereka semua, apa akan jadi? Dari itu kita kena rasional. Mereka perlu memimpin UMNO. Generasi anak mereka kena diberi peluang sekarang. Orang seperti saya kena berundur. Okey, itu sajalah saya nak cakap tuan-tuan dan perempuan tanpa kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Mana-mana komen yang mengarut, saya akan terajang keluar. Selamat petang, selamat Hari Pahlawan kepada Angkatan Tentera dan bekas-bekas veteran polis dan tentera.